Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan, Farid Misbah, Sarah Syamsuddin, Nur Sheila Hamzah, Tuan Nur Idora, sahabat saya Anwar, Zawawi Ghazali, Hanidin, Siti Aisyah, Abu Auni dari Putrajaya ya, dari Putra Heights. Sahabat baik saya Ruqyah Janan, Rohana Ali, Ahmad Khairi, Rusdi Abdullah, Nur Sheila Hamzah, Zahira Abdullah, Dahlia Muhammad Ali, Suhaila, Muhammad Asfani, Zawi Ghazali, Nur Farahin, Mahani Adam, Muhammad Asfani Ahmad, semua yang hadir ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga malam ni tak ada apa-apa gangguan. Mudah-mudahan kita dapat mengoptimumkan kuliah kita ni untuk tujuan menambah keimanan kepada Allah SWT. Kerana ilmu ni menambah iman, tuan-tuan. Kerana itu Abdullah bin Rawaha, sahabat Nabi yang terkorban di medan Mu'tah, 3 orang panglima jeneral yang Nabi telah pun pilih, yang saya ceritakan sikit tentang mereka dahulu. Nabi telah melantik yang pertama sekali Zaid bin Harithah, yang kedua Ja'far bin Abi Talib, yang ketiga Abdullah bin Rawaha untuk menjadi pemimpin dalam medan Mu'tah yang sangat menakutkan itu. Kerana umat Islam bilangan mereka tak sampai 20,000 orang pun nak melawan musuh yang terdiri pada Rom yang mempunyai bilangan sebanyak 200,000 orang di tempat yang sangat sejuk. Dan orang-orang Madinah, sahabat-sahabat Nabi tak biasa dengan kesejukan salji dan sebagainya di Mu'tah. Jadi Abdullah bin Rawaha ni punya satu kata-kata yang digemari oleh para malaikat yang beritahu Nabi SAW bahawa Abdullah bin Rawaha ni, iaitu beliau sering mengatakan ta'al sa'atan nu'min bi rabbina, mai sat, duduk dalam satu majlis yang akan menambah iman kita kepada Allah, kata orang utara. Mari sekejap kita duduk dalam satu majlis yang akan menambah ilmu. Mudah-mudahan dengan ilmu itu mendekatkan diri kita kepada Allah, menambah iman, menyuburkannya. Kerana tuan-tuan, mungkin mereka yang ada di luar, sebahagian daripada umat Islam sibuk untuk menambah harta dunia mereka, yang mana mereka tak akan bawa kembali pun barang-barang itu kepada Allah SWT. Tapi ramai ataupun segelintir sahaja yang terlibat untuk fikir macam mana nak bina tembok iman, kekuatan iman dalam diri. Kerana dengan iman ni kita akan bertemu dengan Allah, tuan-tuan. Mari sama kita belajar tafsir, memahami Al-Quran. Mudah-mudahan dengan itu kita memahami apa yang Allah kehendaki dan dapat kita buat benda yang terbaik sebagai hamba-Nya. Jadi malam ni renungan kita adalah ada ayat 36, 37, 38 dan 39. InsyaAllah mudah-mudahan Allah beri kepada kita keberkatan waktu agar dapat menyentuh ke semua ayat ini. Firman Allah SWT, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. صدق الله العظيم. Bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Munir, jangan lupa ya, lihat pada jilid yang ketiga, muka surat 84-85. Kami di Telaga Biru sedang mengadakan kempen satu rumah satu tafsir, satu sekolah satu tafsir, satu masjid satu tafsir, satu pejabat satu tafsir. Marilah tuan-tuan kita buat investment yang memahamkan kita kepada kalamullah. Tak adalah hidup lebih nikmat daripada memahami kalamullah, tuan-tuan ya. Itu sebab Imam Zamakhsyari mengatakan, alhamdulillahillazi ja'alani min ulama'il arabiyyah. Aku syukur pada Allah kerana pilih aku untuk memahami bahasa Allah SWT.
Jadi tuan-tuan hati dan dikasihi, saya membawa sedikit reflection ataupun flashback kepada ayat kita yang lalu berkenaan dengan perhubungan suami isteri, dan Allah mengajar kita konteks yang 4 bila berlaku persisihan di antara suami dan isteri. Dan ada yang bertanya kepada saya, soalan ni bagus tuan-tuan. Soalan ni berbunyi bahawa sunnah Nabi adalah tidur dalam keadaan di atas lambung kanan. Tidur atas lambung kanan, itu sunnah Nabi SAW. Tapi kalau kita baca dalam Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali mengatakan bahawa sunnatul anbiya an yanamu ala qifahum. Nabi-nabi tidur dalam keadaan memandang ke langit. Itu nabi-nabi punya cara tidur, kata Imam Ghazali, kata Imam Syafi'i, wallahu alam, tuan-tuan ya. Dalam Ihya Ulumuddin mengatakan demikian. Dan tidur di atas lambung kanan itu merupakan tidurnya para ulama dan para sulaha, para salihin, tidur di atas lambung kanan. Tidur atas lambung kiri, tidur para sultan. Ya ke? Tidur dalam keadaan meniarap macam tu, macam Superman macam tu tuan-tuan. Tidur tu merupakan tidur syaitan. Ya ke? Kalau tidur sunnah di atas lambung kanan, agaknya bila Nabi tidur macam mana tidur isteri-isteri Nabi? Boleh jawab soalan ni tuan-tuan? Baguslah soalan ni. Saya tak nak jawab sekarang, saya nak jawab lepas ni. Tuan-tuan tunggu sampai ke hujung, nanti saya cerita macam mana tidurnya para isteri Nabi SAW. Saya dah kaji dan bincang, tanya kepada beberapa orang ulama, mufti, sehingga dapat satu kepastian untuk memberikan jawapannya. Terima kasih pada soalan yang begitu kritikal macam tu tuan-tuan. Kreatif betul soalan tu. Sebelum lupa, saya nak cerita pada tuan-tuan kelebihan Habatus Sauda ni. Jangan lupa tuan-tuan ya, Habatus Sauda iaitulah yang dihasilkan di Telaga Biru. Kami hasilkannya untuk mengajak tuan-tuan beramal dengan satu sunnah Nabi, iaitu makan Habatus Sauda. Mudah saja. Muka macam ni, pagi makan 2, petang lepas asar makan 2. Tengok saya keluarkan begini. Nampak? Ni bentuknya. Nampak tuan-tuan? Nampak biji macam ni Bismillahirrahmanirrahim. Minum air. Alhamdulillah. Cara Nabi minum macam sipping tuan-tuan. Sip. Macam tu minum Nabi SAW. Jadi dapatkan Habatus Sauda, alhamdulillah telah dibotolkan seperti ini untuk kemudahan kita minum sama dengan air atau telan atau kunyah saja boleh. Kalau nak kunyah boleh. Kalau kita lihat dalam kisah-kisah dikemukakan oleh para salihin seperti kata Ibn Qayyim dan kita Tibbun Nabawi, bila ada seorang sahabat sakit parah dalam perangan pulang ke Madinah, maka yang merawatnya itu berpesan ke bahawa Nabi SAW menyuruh untuk makan Habatus Sauda. Habatus Sauda. Habatus Sauda saya tunjuk kepada tuan-tuan. Bijirin barakah ini Nabi nyatakan sebagai Habatul Barakah. Nampak tak tangan saya ni? Nampak? Jadi dikatakan dalam bilangan 7 biji. Kalau kita nak makan begitu 7 biji, alhamdulillah boleh. Tapi kami di Telaga Biru mudahkan untuk tuan-tuan ni. Tuan-tuan ni bismillah mana? Makan dalam bilangan ganjil kata Ibn Qayyim. Bismillah. Orang mengandung boleh makan, orang sakit boleh makan, orang sakit buah pinggang boleh makan. Nabi menjanjikan padanya ada barakah, ada rawatan pada semua penyakit melainkan kematian. Bila ajal sampai, maka itu takdir Allah, tapi apa semua penyakit akan dirawat dengan Habatus Sauda, Habatul Barakah. Kami mewujudkan packaging seperti ini dengan minyaknya, pakai kapsul yang halal, yang telah dipastikan kebersihannya. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh gunakan boleh dapatkan di www.telagabiru.com.my. boleh order online, tak payah datang ke kedai lah tuan-tuan. Musim sekarang kita tak galakkan orang bertemu boleh order online, insya-Allah akan hantar ke rumah. Terima kasih pada penaja, minta untuk dimaklum kepada tuan-tuan. Jadi ayat yang kita bincangkan pada malam ni tuan-tuan, dan ada kaitan dengan soalan dikemukakan, kita flashback balik soalan macam mana tidur isteri-isteri Nabi SAW. Kalau Nabi menggalakkan tidur di atas lambung kanan, maka takkanlah isteri Nabi tidur atas lambung kanan membelakangkan Nabi tuan-tuan. Soalan ni saya tak nak jawab, saya saja flashback saja soalan ni. Fatwa ni ditanyakan dan para ulama jawab apakah konteksnya, bagaimanakah kedudukannya. Jadi malam ni saya nak fahamkan tuan-tuan, mengajak tuan-tuan untuk merenungi ayat 36 hingga 39 daripada surat Nisa, yang maksud, sembahlah Allah, jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan buat baiklah kepada ibu bapamu, kaum kerabatmu, anak-anak yatim, orang-orang miskin, jaga tetangga terdekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba saya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri, iaitu orang yang kikir, kedekut, yang menyuruh orang lain buat kedekut dan menyembunyikan kurnia Allah yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan, dan juga orang yang menginfakkan hartanya kerana riak kepada orang lain, ingin dilihat dan dipuji.
dan orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai temannya, maka ketahuilah dia itu, iaitu syaitan, adalah teman yang sangat jahat. Apalah masalah kamu kalau kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat dan menginfakkan sebahagian daripada rezeki yang diberikan oleh Allah itu kepada orang layak dengan keikhlasan, dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasihi sekalian, dalam ayat ini kalau kita perhatikan, kita lihat bagaimana kesinambungan daripada kisah-kisah yang lalu, kata para ulama tafsir. Contohnya Imam Ibn Ashur dan tafsirnya, iaitu penekanan terhadap rukun kemasyarakatan ni tuan-tuan. Bermula daripada kekeluargaan, suami isteri, anak-anak. Kalau suami itu mati, maka anak itu belum 18 tahun seperti yang telah kita bincangkan, maka anak itu menjadi anak yatim, tanggungjawab pakciknya. Apabila faraid itu diagih-agihkan, maka bagaimana cara untuk merawat isu-isu ini berlaku, dan bagaimana hukum perkahwinan dalam Islam, dan kemudian cerita pengharaman makan harta anak yatim, dan kemudian peringatan bagaimana konteks perkahwinan itu kalau berlaku perselisihan suami isteri. Dan sekarang bimbingan yang dikemukakan oleh ayat Allah SWT di sini mengarah kepada ketakwaan lagi sekali, dan juga keutamaan untuk kita mengejar bagai bentuk kebaikan yang dijanjikan oleh Allah, dan juga ancaman dan amaran olehnya apabila kita mengabaikan tuntutan tersebut. Jangan lupa ya, pada awal surah Nisa Allah telah tekankan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Kemudian sampai kepada pertengahan ni diingatkan kita balik semula kepada paksi dalam kehidupan ini, iaitu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak melakukan syirik kepadanya. Dalam tafsir Al-Munir, Al-Imam Muhammad Zuhaili membawakan tentang satu hadis ketika Nabi beritahu kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Siapakah Muaz bin Jabal ini tuan-tuan? Sahabat yang muda, faqih, alim, dan pernah Nabi utuskan untuk jadi muallim di Yaman, dan pernah Muaz bin Jabal ni diutuskan Nabi menjadi guru di tempat namanya Quba. Kalau kita pergi ke Madinah, insya-Allah mudah-mudahan musim PKP ni berakhir dan pandemik ni berakhir, Zazan Travel dapat bawa tuan-tuan untuk pergi melaksanakan umrah di Madinah. Kita boleh ziarah Madinah, Rasulullah SAW ada tempat namanya Quba. Nabi pernah mengutuskan Muaz bin Jabal ni jadi imam di Quba. Ada hadis yang menunjukkan Sayyidina Muaz membaca surah yang panjang sehingga menyebabkan petani-petani yang menjadi makmum mufarakah daripada Muaz bin Jabal. Nabi telah menegur Muaz bin Jabal, fatanun anta ya Muaz. Muaz ni punya banyak kenangan manis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Muaz ini pernah ditangkap tangannya oleh Rasulullah lepas salat. Rasulullah mengajar kepada Muaz, tahu tak engkau wahai Muaz, melakukan ibadah kepada Allah itu perlu taufik daripadanya. Maka hendaklah kamu baca doa ini. Mahu tak aku ajar kepadamu wahai Muaz satu doa, lepas sembahyang kau amalkan. Apakah doa tu? Saya selalu ajar pada tuan-tuan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dalam Al-Wabil Sayyib Alal Kalim Tayyib, Ibn Qayyim menjelaskan maksud doa itu begitu sempurna sekali. Kita minta kepada Allah bantuannya untuk melakukan ketaatan. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatimu, bersyukur padamu, dan memperbaiki amal salihku kepadamu sentiasa. Bantulah aku, tanpa bantuanmu aku tidak ke mana wahai Tuhan. Maka Muaz ini satu hari telah ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai Muaz, hal tadri ma haqqallahi alal ibad, ma haqqullah alal ibad. Wahai Muaz, tahu tak engkau apakah hak Allah ke atas manusia? Maka jawapan Muaz ini penuh adab dan kesantunan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih tahu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun menjawab, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Kewajipan hamba, hak hamba, tanggungjawab hamba terhadap Tuhannya hendaklah beribadah kepada Allah, jangan syirik kepadanya sedikit pun. Summa qala atadri ma haqqul ibad 'ala Allah idza fa'alu zalik. Tahu tak engkau pula wahai Muaz, apakah hak Allah pula ke atas hambanya, hak hamba pula ke atas Tuhannya? Tadi hak Allah ke atas hambanya, sekarang hak hamba pula ke atas Tuhannya. Allahu Akbar. Nabi SAW telah menjawab, alla yu'azibahum. Allah tidak akan mengazab orang yang dalam hatinya ada kalimat tauhid, orang yang beriman kepada Allah, walaupun dia buat maksiat. Ya, walaupun dia buat maksiat, dia akan masuk neraka untuk menghapuskan dosa-dosanya itu. Kalau dia makan dia sumber yang haram,
maka neraka akan bakar menghilangkan lemak-lemak yang haram itu terlebih dahulu dan kemudian dia akan layak masuk syurga. Maka hadis ini merupakan satu berita gembira tuan-tuan, bisyara, busyra. Jadi kita kena sampaikan hadis ini banyak kepada orang yang ingin bertaubat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Beritahulah kepada hamba-hambaku yang telah pun melakukan kesilapan, kerana manusia memang buat kesilapan, tak ada seorang pun yang sunyi pada kesilapan, pada kesilapan. Sungguhnya Allah mengampunkan semua dosa, sungguhnya Allah itu Maha Penyayang Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, bila kita perhatikan hubungan ayat ini dengan ayat yang lalu, kata para ulama tafsir macam Imam Al-Biqai dalam Nazmud Durar. Jadi setelah menerangkan semua perkara, maka tepat apabila tiba di sini Allah menerangkan hak-hak umum sesama manusia pula. Itu untuk memperkuatkan ikatan persaudaraan, hubungan tetangga, persahabatan, cara infak supaya ikhlas dan bukannya riak. Supaya amalan yang kita lakukan ini dilakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah berjanji pada tuan-tuan, pada kuliah ni saya akan cerita lebih 40 tempat yang menggambarkan tentang sifat orang-orang munafik, orang-orang yang sentiasa melakukan satu amalan untuk mendapat simpati, mendapat penghargaan, mendapat penilaian daripada manusia. Dia lupa untuk melakukannya, bahawa melakukannya itu patut dibuat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara hadis yang menakutkan kita tuan-tuan, iaitu hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim, as-salasatul ladzina hum awwalu man tusajjar bihimun nar. Tahu tak kamu siapakah 3 golongan yang mula-mula sekali akan dinyalakan api neraka itu untuk membakar mereka? 3 orang ini, 3 golongan ini mula-mula dibakar dalam neraka sebelum orang-orang kafir, sebelum syaitan. Siapakah mereka? Wahumul alim wal ghazi wal munfiq, iaitu orang alim dan juga pejuang. Al-ghazi, al-ghazi ni maknanya pejuang. Wal munfiq, munfiq ni maknanya orang yang memberi banyak derma dalam kehidupannya. Wal mura'una bi a'malihim, sedangkan dibuat benda itu semata-mata untuk menunjuk-nunjuk kepada orang. Lalu di akhirat nanti akan dikatakan kepada yang alim itu, kenapa engkau menyampaikan ilmu? Jawapannya untuk mengajar orang tentangmu, tentang zatmu wahai Tuhan. Allah menjawab, engkau bohong, kazabta, engkau bohong. Engkau mengajar untuk dipanggil orang paling alim, paling faham Quran, campak engkau ke dalam neraka. Maka dia diheret, dicampak ke dalam neraka. Yang kedua pula merupakan orang yang banyak infaknya di dunia, tapi infaknya itu untuk dipanggil sebagai dermawan, hartawan, dermawan. Dia tidak menilai di sisi Allah, dia akan dicampakkan ke dalam neraka juga. Yang ketiga, orang yang berjihad. Nampak jihadnya itu untuk meninggikan kalimah Allah, sebenarnya dia berjihad agar dipanggil sebagai pemberani, warrior. Dia bukan buat kerana Allah, tapi nak mendapat habuan dunia yang tertentu, bukan kerana Allah. Maka dia juga akan mengakhiri kehidupannya dengan kemurkaan Allah, dicampakkan neraka. Ini bahayanya sifat riak tuan-tuan yang dinyatakan dalam ayat ini. Jadi bila kita perhatikan dalam konteks hari ini, semalam saya dah jelaskan kepada tuan-tuan beza ayat Allah SWT yang menyebut tentang wabil walidaini ihsana dengan wa azwajuhu ummahatuhum. Bahasa Arab ini satu bahasa yang sangat mendalam, kata Ar-Raghib Al-Asfahani dalam mufradatnya. Kalau merujuk pada perkataan walidat ataupun wabil walidaini ihsana, datang perkataan wiladah. Wiladah ni bererti kelahiran. Maka bila merujuk kepada buat baik kepada ibu bapa itu, ia merujuk pada ibu bapa kandung yang melahirkan kamu, menjaga kamu, bukan ibu bapa angkat. Yang tu pun kau kena buat baik, tapi penekanan lebihnya kepada ibu bapa kandung yang melahirkan kamu. Kerana bahasa Arab ini perkataan walid, walidaini datang dari perkataan wiladah. Wiladah ni makna kelahiran. Tapi kalau sebut perkataan ummahat, datang perkataan ummun. Sebab itu dalam ayat surah Al-Ahzab nanti ada peluang kita akan menerka surah Al-Ahzab. Dan saya dah sentuh sedikit kisah tentang Zaid bin Harisah, tentang Zainab binti Jahshin, cerita tentang nak angkat, cerita tentang isteri si Nabi merupakan ibu kepada orang beriman. Tapi ibu yang dimaksudkan tidak boleh dikahwini. Bukan ibu bererti seorang itu boleh duduk berkhalwat, berduaan dengan isteri Nabi. Bukan begitu maksudnya. Sebab itu Allah menggunakan wa ummahatuhu wa azwajuhu ummahatuhum. Isteri-isteri Nabi merupakan ibu-ibu kepada orang beriman. Dan semalam juga saya ada jelaskan kepada tuan-tuan tentang ihsana. Ihsan ni datang perkataan husnun. Husnuzan. Janganlah seseorang itu mati melainkan dia husnuzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksud di perkataan ihsan ni, husnun berarti satu benda yang baik, yang menggembirakan orang.
menggembirakan seseorang itu di dunia ataupun di akhirat. Itu sebab disebut hasanah. Hasanah ni benda-benda yang akan menggembirakan seseorang itu di akhirat. Dan buat kebaikan di dunia pun menggembirakan di dunia sebelum lagi pada akhirat. Jadi, ya tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, saya pernah huraikan juga kepada tuan-tuan perkataan ihsan ini berbeza dari perkataan adil. Seperti Allah nyatakan, Allahu ya'muru bil adli wal ihsan. Allah menyuruh melakukan perkara yang namanya adil dan perkara namanya ihsan. Apa maksud adil dan maksud ihsan, tuan-tuan? Saya dah bagi contoh pada tuan-tuan. Seorang beli tanah. Maka tanah yang dia belinya, tiba-tiba dia pergi tengok, ada pula orang menceroboh duduk kat tanah tu. Tanpa kebenaran, pemilik yang asal pun tidak tahu ada orang menceroboh tanah yang dijualnya itu. Maka kita yang beli tanah pergi jumpa dengan yang menceroboh dan duduk, berkata kepada ni, berapa lama dah awak duduk sini? Dah tak ada lama lah, dah duduk 20 tahun. 20 tahun tak lama, subhanallah. Kalau bayar sewa sebulan 100 pun dah berapa ribu dapat. Maka berkata kepada orang itu, awak untuk mengetahui tanah ni milik saya sekarang jadi saya minta awak untuk keluar lah, sebab saya tanah ni saya punya, saya dah beli, ni geran dia, ni pertukaran nama dan sebagainya. Itu namanya adil, tuan-tuan. Memang hak kita untuk minta demikian. Tapi ihsan ialah bertanya kepada ni, tengok anaknya kecil-kecil ambil peksa pula, musim PKP pula sebagai contoh. Berkata kepada yang menceroboh itu, buatan awak ni salah, awak tahu tak? Awak tak dapat kebenaran pemilik yang asal, awak zalim pada hak dia. Kalau awak kata awak tak ada rumah pun, memanglah di sudut akalnya tak logik. Takkan 20 tahun awak tak mampu nak kumpul duit beli rumah flat pun, kalau 20 tahun lalu harganya baru 40,000. Jawapan awak ni memanglah tak pernah sabar. Tapi tak apalah, saya bagi ruang. Berapa lama awak nak duduk sini? Boleh tak saya bagi awak? Saya minta tolong tuan, bagi saya 6 bulan. Tak apa. Awak nak 6 bulan, saya bagi setahun duduk. Ini namanya ihsan, tuan-tuan. Adil beza daripada ihsan. Jadi adil ini mengikuti undang-undang. Tapi ihsan itu lebih daripada undang-undang. Sebab itu kata Al-Imam Al-Ghazali, tuan-tuan rahmati dan dikasihi. Jadi kalau kita lihat dalam pernyataan antara yang jelas disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali, adil adalah memperlakukan orang sama dengan perlakuan yang selayaknya, yang anda patut terima. Itu namanya adil. Tapi kalau ihsan, memperlakukan kepadanya satu yang lebih baik daripada anda terima. Faham kan? Itu sebab disebut dalam kata-kata ulama, laisal ihsan an tuhsin ila man ahsana ilaika wa innamal ihsan an tuhsin ila man asaa ilaika. Ihsan itu bukan buat baik kepada orang buat baik pada engkau. Itu normal. Tapi ihsan adalah buat baik kepada orang yang buat jahat kepada engkau. Allahu akbar, masya-Allah, tabaraka wa taala, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Macam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika pembukaan kota Mekah, Nabi bertanya kepada golongan musyrikin yang dahulu menyakiti Nabi. Ada sebahagiannya duduk bergayut dekat kelambu Kaabah nak minta selamat daripada Nabi SAW dan juga pedang umat Islam, dan Nabi tidak memasuki kota Mekah itu dengan kezaliman, dengan penganiayaan. Tak ada siapa pun dibunuh melainkan mereka yang betul-betul terus serang menentang Islam. Itu saja yang namanya dilistkan untuk dibunuh, untuk diambil tindakan Nabi SAW. Selain daripada itu, Nabi bertanya kepada mereka, tuan-tuan doalah, mudah-mudahan tak lama lagi saya akan keluarkan sebuah buku bertajuk Sirah Nabi SAW, yang mudah untuk kita baca kepada isteri, anak-anak, ke sekolah, cikgu-cikgu ya. Mudah-mudahan bantu mendekatkan diri kita lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, alhamdulillah kami di Telagir Biru ada terbitkan sebuah buku bertajuk Ensiklopedia Peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ensiklopedia Peperangan Rasulullah itu menunjukkan daripada 84 peperangan dan juga Sariyah yang Nabi terlibat dengan para sahabat. Ternyata kebanyakannya untuk menggerunkan musuh bagi tujuan dakwah. Bahkan Islam memanggil qital, bukannya qatil, bukannya uqtulu, tetapi qatilu. Kalau kita belajar bahasa Arab, wazannya fa'ilu, maknanya tindak balas selepas satu tindakan kezaliman dikenakan kepada kamu, wahai umat Islam. Bukan kamu menyerang orang sewenang-wenangnya. Jadi apa yang dilakukan Nabi kepada golongan musyrikun yang melakukan berbagai kejahatan terhadap Nabi ketika Nabi sedang sembahyang, dijerutnya leher Nabi. Ketika Nabi sedang sembahyang, dilakukan Uqbah bin Abi Mu'id, dicurahkannya daging unta yang busuk, bahagian dalam unta yang disembelih yang telah membusuk itu dicurahkan ke atas tubuh Nabi SAW. Datang Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wa ardhaha, membersihkannya pada Nabi, menangis-nangis beliau melihat perlakuan jahat golongan musyrikun terhadap ayahandanya Rasulullah SAW. Tapi apa kata Nabi kepada golongan musyrikun ketika pembukaan kota Mekah? Izhabu fa antum tulaqa. Pergilah kamu semua dibebaskan, sebagaimana kata Yusuf kepada abang-abangnya yang ternyata bersalah menolaknya ke dalam perigi buta itu. Maka
Aku mengatakan kepada kamu benda yang sama aku katakan Nabi Yusuf itu kepada abang-abangnya, aku pun keluarga kamu wahai golongan Quraisy, aku berkata benda yang sama kepada kamu, izhabu fa antum tulaqa, pergilah kamu semua bebas dan tidak dikenakan apa tindakan. Siapa masuk rumahnya selamat, masuk ke dalam kawasan Masjidil Haram selamat, siapa yang kunci rumahnya selamat, siapa letak senjatanya selamat. Maka tujuan Nabi adalah untuk berdakwah kepada mereka. Ini namanya ihsan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Allahu akbar, masya-Allah, tabaraka wa taala. Jadi bila Quran menggunakan kata penghubung wabil walidaini ihsana, sepatutnya bahasa Arab kalau sebut ihsan ni ila, ahsana ila. Kalau kita baca Nasr Yusuf, Allah menggunakan ayat yang sama, wa qad ahsana bi iz akhrajani minas sijni wa ja'a bikumil badu. Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, adik-beradiknya, Allah buat baik kepada aku, padahal dia kena ujian macam-macam, jatuh dan pergi buta, dipenjarakan, dianiaya perempuan itu. Tapi semuanya Nabi Yusuf lupakan dengan berkata waqad ahsana bi, Allah SWT buat baik kepada aku. Maka benda yang sama disebut oleh Allah ketika buat baik kepada ibu bapa. Bahasa Arab ini huruf jar yang digunakan oleh Allah di sini wabil walidaini ihsana. Allah tidak kata wa ilal walidaini ihsana, bagi menunjukkan wabi ni, bi ni dalam bahasa Arab berarti ilsaq. Ilsaq ni maksudnya apa tuan-tuan? Melekat. Maknanya satu benda yang rapat. Kalau kita belajar bahasa Arab disebut perkataan lasiq. Lasiq ini berarti selotip. Maka kalau ilsaq maknanya rapat. Mana buat baik pada bapa itu kerana kerapatan hati. Dia melahirkan kamu. Kamu kena lupakan segala kekurangannya pada kamu. Kamu kena menganggap ibu bapa adalah segala-galanya lepas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu maksud ilsaq. Maknanya begitu rapat perhubungan itu, macam kisah dalam surah Yusuf yang mana Nabi Yusuf mengatakan waqad ahsana bi, Allah buat baik kepada aku. Sedangkan berbagai-bagai ujian dialami oleh baginda alaihi salatu wassalam. Nanti ada peluang kita masuk surah Yusuf tuan-tuan ya. Surah yang dikatakan oleh Atha al-Khurasani. Al-Khurasani membacanya boleh menghilangkan stres. InsyaAllah, moga ada kesempatan, ada umur tuan ya. Jadi itu yang dikatakan oleh para pakar bahasa, contohnya Ar-Raghib Al-Asfahani, begitu juga Al-Imam Tahir Ibn Ashur. Jadi perkataan yang digunakan oleh Allah di situ wabil walidaini ihsana, Allah tidak sebut wa ilal walidaini ihsana, kerana ilah itu adanya penjarakan. Kalau kita belajar bahasa Arab kan, zahabtu ilal madrasah, aku telah pergi ke sekolah, mana ada jarak. Walaupun ahsanah ni lebih digunakan banyak dalam konteks skala kiraan analisisnya kepada ilah, tetapi dalam konteks perhubungan kasih sayang ini dia adalah ilsaq, maka tidak sesuai digunakan ilah, digunakan bi, ahsana bi. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, dapat kita faham di sini perkara yang paling utama selepas beribadah kepada Allah adalah buat baik kepada bapa. Kita akan lihat perkara yang sama dalam surah Luqman. Allah menceritakan selepas hubungan dengan Allah, hubungan dengan ibu bapa. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kata Al-Imam Sya'rawi, Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ahli tafsir yang terkemuka dari Mesir itu, kita anggap beliau ni antara ulama muhdatsin kontemporari yang menghuraikan tentang tafsir sangat hebat. Allah membukakan kepada beliau idea yang hebat. Beliau berkata, kalau engkau perhatikan dalam laras bahasa Al-Quran, bila ayah ibu itu orang Islam, maka Allah menggunakan perkataan wabil walidaini ihsana. Tapi kalau ayah ibu itu bukan Islam, kamu masuk Islam daripada keluarga latar belakang bukan Islam, ayah ibu itu masih kekal dalam agama asal, maka Allah menggunakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Mana buat baik kepada mereka dengan cara ma'ruf. Jadi ihsan itu lebih tinggi daripada ma'ruf, kata Al-Imam Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Allahu akbar, masya-Allah, tabaraka wa taala. Nanti ada peluang kita akan buat comparison studies di antara ayat ini tuan-tuan, comparative studies di antara ayat ini dengan ayat surah Luqman bila sampai waktunya nanti insya-Allah. Kemudian Allah menjelaskan buat baik kepada tetangga yang dekat, jiran yang dekat, jiran yang jauh. Al-Imam Hasan Basri, seorang tabi'i yang terkemuka, mengatakan bahawa aku melihat para sahabat meraihkan hak kejiranan ini dalam lingkungan rumah sebanyak 40 keliling kita. Maknanya 40 rumah keliling kita merupakan kejiranan kita, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, sama ada jiran dekat ataupun jiran jauh. Dan jirannya satu hadis, walaupun hadis disebut lemah, ia merujuk kepada 3 kategori jiran. Jiran pertama adalah jiran yang memiliki 3 hak atas kita.
Iaitulah kaum keluarga. Mereka memiliki hak kekeluargaan, hak keislaman dan hak tetangga. Ada jiran yang bukan kaum keluarga, maka mereka ada dua hak atas kita, iaitu hak kejiranan dan hak keislaman. Manakala jiran yang bukan Islam, mereka tetap memiliki satu hak ke atas kita, iaitu hak kejiranan ini tadi. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, ada banyak hadis yang dikemukakan dalam kitab Tafsir Al-Munir. Boleh tuan-tuan lihat ya pada muka surat 89 jilid yang ketiga ni, banyak hadis yang dikemukakan. Mazala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarisu. Berapa banyak kali Jibril datang kepada Nabi dan berpesan kepada Nabi, wahai Muhammad SAW, buat baik kepada jiranmu itu, sehingga aku terasa seolah-olah jiran ni sebahagian daripada kaum keluarga yang layak untuk menerima pesaka kalau aku mati. Maksudnya begitu, kata Nabi SAW. Dalam hadis lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia menghormati jirannya. Jadi tuan-tuan, seperti yang telah saya nyatakan tadi, uruf orang Islam, kata Hasan Basri, bilangan mereka ni 40 rumah keliling kita, depan, belakang, kiri, kanan, utara, selatan. Maka yang dimaksudkan di sini tuan-tuan, cara untuk baik kepada jiran ni ada macam-macam cara, ada macam-macam ragamnya. Yang pertama ialah membantu keperluannya. Yang kedua, membantu mereka yang miskin. Dan kalau kita menziarahi mereka bila ada keperluan, mengajak mereka makan di rumah, jenguk mereka waktu mereka sakit. Jadi tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, ini di antara hak kejiranan yang perlu kita lakukan. Dan saya pernah jelaskan kepada tuan-tuan bahawa melakukan dosa kepada jiran ini nilainya lebih besar daripada melakukan dosa kepada orang lain. Sebagai contohnya dalam hadis-hadis yang telah kita bincangkan, bahawa kalau seseorang itu melakukan sebagai contohnya mencuri, tapi dia mencuri milik jirannya, lebih besar dosanya daripada mencuri orang-orang lain. Kalau mengumpat orang lain, dosanya besar, tapi mengumpat jiran itu lebih besar dosanya. Kalau seseorang itu berzina, memang dosanya besar. Berzina dengan kaum keluarga jirannya, isteri jirannya, lebih besar dosanya daripada berzina dengan perempuan-perempuan lain. Maksud dinyatakan dalam hadis-hadis sahih yang banyak, tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi kita dapat lihat ketika hidup Nabi SAW di Madinah, ada kalangan penduduk Madinah merupakan golongan Yahudi. Di Madinah adalah satu komponen masyarakat majmuk. Maka Nabi kita SAW saling pesan ketika memasak satu makanan, apakah ada bahagian untuk jiran, sedangkan jiran itu orang Yahudi. Dan bila mati seseorang di kalangan jiran, mayatnya lalu di kawasan tersebut, sedangkan dia orang Yahudi, Nabi bangun SAW. Para sahabat tanya kepada Rasulullah, itu hanyalah merupakan seorang Yahudi. Maka Rasulullah telah menjawab, bukankah dia seorang manusia? Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Dan saya pernah cerita pada tuan-tuan dahulu tentang anak seorang Yahudi yang sering datang ke majlis Nabi bersama dengan kanak-kanak, anak-anak orang Islam yang ada di Madinah. Namanya Abdul Quddus. Saya pernah cerita pada tuan-tuan kan, macam kita kat kampung satu masa dahulu, 30-40 tahun lalu, ada orang Cina, ada orang India yang bukan Islam duduk sekampung, tapi raya dia pun pakai baju Melayu, dia pun tidur rumah kita, dia pun berkawan kita, makan, dia pun tak makan haram, dia rasa pelik makan, dia cakap bahasa Melayu. Lebih baik daripada sebahagian kita. Ini sebahagian daripada yang pengalaman lalu yang kita lalui kan tuan-tuan. Tapi zaman makin jauh, manusia makin kebendaan, maka tak lupa kepada orang Islam pun kadang-kadang dihantui kebendaan, maka perasaan respek oleh orang-orang bukan Islam kepada kita makin mengurang lah tuan-tuan ya. Kembali kepada kisah Nabi kita SAW, maka ketika sakitnya anak seorang Yahudi bernama Abdul Quddus, Nabi pergi menziarahinya. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Disebut oleh Imam Abdul Hayy Al-Qahtani dan buku beliau tajuk Taratib Al-Idariyah. Oleh kerana akrabnya hubungan dia dengan anak-anak para sahabat seperti Anas bin Malik, Sahal bin Sa'ad, Samurah bin Jundab, maka Nabi pergi ziarah budak ini. Bertanya, mana pergi kawan kamu? Mereka menjawab, dia sakit wahai Rasulullah. Rasulullah pergi. Budak muda ini, budak lelaki ini macam usia skor rendah ni sakit tuan-tuan. Nabi pergi ziarah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ke mata dia, memanglah kuyu, layu, akan mati tuan-tuan. Nabi beritahu Jibril bahawa dia akan mati. Nabi berkata kepadanya, wahai Abdul Quddus, ucapkanlah engkau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku lihat banyak kali kau datang ke masjid, kau sembahyang dengan kawan-kawan Islam kan? Maka ayah ibu si Abdul Quddus ni tengok je kat dia. Dia tengok kat ayah ibunya, dia sian ayah ibu dia. Ayah ibu dia tak Islam lah, Yahudi. Dia lihat Nabi SAW. Nabi seorang pemimpin yang hebat, ayah yang bersifat penyayang. Maka ayah dia tengok ayah dia seolah minta izin nak masuk Islam. Ayahnya tahu kebenaran Islam tuan-tuan.
Maka ayah berkata kepadanya, wahai Abdul Qudus, ati Abul Qasim, wahai anakku, taatilah bapa kepada Al-Qasim. Nabi punya gelaran oleh orang Yahudi, mereka panggil Nabi kita SAW sebagai Abul Qasim. Kalau nak panggil Muhammad, nampak macam biadab kerana Nabi kita seorang pemimpin. Kalau panggil Rasulullah, maknanya mereka beriman dengan Rasulullah. Maka mereka panggil yang tengah-tengah, Abul Qasim, bapa kepada Al-Qasim. Itu juga satu bentuk penghormatan kepada seseorang bila kita panggil namanya dinisbahkan kepada nama anak. Ini dipanggil kunyah yang pernah saya ajar tuan-tuan dahulu. Ingat lagi ke tidak? Entah ingat entah tidak lah tu. Tuan-tuan dimulai Allah sekalian. Sunnah kita memanggil orang dengan kunyah. Baik, dalam ayat ini lagi kalau tuan-tuan perhatikan tuntutan yang dikehendaki oleh Allah SWT kat sini, buat baik kepada ibu bapa, buat baik kepada kaum kerabat, buat baik kepada anak yatim yang telah kita huraikan panjang lebar, buat baik kepada golongan miskin, wal jari dzil qurba, jiran yang dekat, wal jaril junub. Setengah riwayat mengatakan daripada Anas bin Malik, makna di sini wasahibil janbi, kawan yang dekat itu merujuk kepada isteri, tapi pandangan yang tepat bukan isteri sebenarnya tuan-tuan, dia merujuk kepada apa yang dinyatakan oleh Allah kat sini, iaitulah teman sejawat, Ibnu Sabil. Sahibul Jambi maknanya teman sejawat. Kata Al-Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya, Tafsir Kasyaf. Ni saya tunjuk pada tuan-tuan Tafsir Kasyaf. Satu tafsir yang sangat menarik. Al-Imam Az-Zamakhsyari pernah berkata, At-tafasiru fid dunya bila adadi wa laysa fiha mithul kasyafi in kunta tabgha al-hadiya falzam qira'atahu innal jahla da'un wal kasyafu kasyafi. Kata-kata beliau ni hebat Di dunia ni ada banyak tafsir, tapi tak ada satu pun yang sama dengan tafsir aku. Kalau seseorang itu sakit, carilah ubat, dan tiada ubat sebaik kitab kasyafku. Allahu Akbar. Tapi memang best lah kalau kita faham bahasa Arab tuan-tuan. Kita lihat apa yang disebut oleh Imam Zamakhsyari dalam Kasyaf. Beliau berkata bahawa wasahibu bil jambi itu maksudnya sahibaka bi an hasala bi janbika. Ini kata-kata yang menarik kerana kefahaman yang begitu mendalam terhadap bahasa Arab. Bila Allah menggunakan perkataan sahib bil jambi, sahibaka, orang yang pernah berkawan dengan kamu walaupun sekejap. Mungkin seorang itu kita jumpa dekat wukuf di Arafah. Mungkin seseorang itu kita jumpa ketika umrah. Mungkin seorang itu kita jumpa ke RNR. Mungkin seorang itu kita jumpa keretanya rosak tengah jalan, kita ada jumper. Ini tuan-tuan dimaksudkan. Rafiqan fi safar, jaran mulasiqan, syarikan fi ta'allum ilmin atau hirfah, orang yang kau jumpa ketika sedang belajar di universiti ataupun pergi kursus. Hirfah ni macam kita kursus tuan-tuan, belajar satu ilmu. Wa imma qa'idan ila janbika fi majlisin aw masjid aw ghairi zalik, ataupun orang yang kau jumpa kat masjid duduk dengan majlis ilmu, itu pun masuk dalam ayat ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa alaika an tar'a zalikal haqq wa la tansa. Maka hendaklah engkau ambil kepentingan jumpa dengan orang-orang seperti itu, orang-orang baik biasanya yang kau jumpa itu untuk bantu. Kamu keluar masjid tengok slipper dia hilang. Oh, kamu jumpa slipper hilang, tak apalah. Baliklah kaki ayam. Macam tu ke tuan-tuan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar, la ilaha illallah Rasulullah. Seorang kawan saya cerita, kawan-kawan saya ni, kawan saya orang saleh tuan, mengajar waktu malam, pergi kuliah. Satu hari dia balik lambat. Kerana ada orang tanya soalan pukul 12 malam. Yalah kita ni kalau tanya orang pada-pada lah tuan-tuan Maka sahabat saya ni pun jawab dah pukul 12 malam. Balik dia mengantuk. Tiba kat kawasan perjalanan, kawasan itu dia nampak sebuah kereta rosak tepi. Dia ustaz, orang baik. Dia berhenti, tengok orang tu dengan anak dia dalam kereta. Apa hal ni tuan? Kereta rosak, lampu tak menyala. Oh ya ke? Boleh tak bantu saya? Boleh insya-Allah. Awak jalan depan, tuan jalan depan, buka lampu, susul saya ikut belakang. Kata orang yang kereta rosak tepi jalan ni. Sahabat saya ni pun kata okey baik. Kesian tengok anak-anak dalam kereta. Dia membawa kereta oleh kerana mengantuk yang amat sangat tadi tuan-tuan. Dia bawa kereta jalan ke depan, orang tu escort kat belakang. Tiba kat satu gaung lurah valley. Dia mengantuk sangat, terlepas tuan-tuan, masuk dalam gaung. Tapi Allah punya kuasa, sahabat saya ni berapa meter jatuh ke dalam gaung tu tuan-tuan. Jatuh, tak ada apa-apa, keretanya rosak lah. Dia pun tengok tersedar daripada lamunannya. Ni malang yang tak bau lah, berapa second dia boleh berlaku begitu. Dia pun jatuh. Cerita betul kan? Dia pun Allahu Akbar, tersedar. Tengok dah kereta dia dalam gaung. Dia pun keluar pintu kereta, boleh buka pintu, tengok ke atas. Nampak orang yang tadi menumpang cahayanya ketika berjalan dekat jalan tu. Orang tu pun lambai. Terima kasih, dia terus jalan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
ayat ini menceritakan tentang kewajipan kita sebenarnya untuk baik kepada semua orang yang kita jumpa. Jadi kata Imam Zamakhsyari dan tafsirnya, makna sahibil janbi ni, kalau ada riwayat mengatakan ia isteri, kata Imam Zamakhsyari itu tak tepat. Yang tepatnya orang yang pernah kita jumpa, walaupun sekejap, walaupun sekelumit waktu itu kita bersua dengannya, tapi kena ingat ada kebaikan yang berlaku di antara kita. Mungkin di Arafah itu kita tak sempat ambil makanan, dia ambilkan makanan kita. Mungkin tak ada makanan, dia bagi kita makanan dia. Mungkin tak ada air, dia hulurkan kepada kita air. Allahu Akbar. Mungkin kita tak bawa buku ketika nak tawaf itu, dia bagi kita buku. Mungkin slipper kita hilang, dia bagi slipper dia. Ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya-Allah tabaraka wa taala, kata Imam Az-Zamakhsyari, inilah orang yang kau kena ambil perhatian. Allah menekankannya untuk engkau meraihkan mereka itu. Wa ibnis sabil al-musafir al-muqati' bihi, iaitulah orang yang musafir dalam perjalanan, terputus wangnya ataupun hilang dompetnya. Walaupun kita jumpa dia pada hari ni dekat stesen minyak sekian-sekian, dia kata dompet dia hilang, dia pun kita membantu, wallet dia hilang, kita bantu. Minggu depan kita pergi kat stesen jauh pula dekat Kuala Selangor, dia ada lagi kat situ, dia kata ceritanya sama. Kita pun tanya, macam mana jumpa je awak ni? Itu jumpa kat Sungai Buloh, ini jumpa kat sini pula. Awak ni orang muda, pergilah kerja, kenapa minta duit macam ni? Tegur orang tak salah tuan-tuan, tapi jangan hina orang lah tuan-tuan ni. Kerana hari ni kita dengar macam-macam cara lah orang kumpulkan duit dengan cara tak betul. Masuk dalam Facebook, cerita dia kena penyakit itu, penyakit ini, bagi nombor akaun, rupanya hidup mewah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, masya-Allah tabaraka wa taala. Jadi ayat ini menerangkan kepada kita, wasahibil janbi, seperti yang telah difahami, ia merujuk kepada siapa saja teman yang pernah kita jumpa, dan terlebih utama terlebih lagi kalau orang ini memberi kepada kita bantuan, walaupun bantuan itu kecil, tapi kena ingat, kena buat baik, kena balas. Kalau kita tak boleh balas budi, doakan untuk mereka tuan-tuan. Itu sebab dalam hadis mengatakan, kalau kita tak mampu nak buat baik kepada orang, buat baik kepada kita, ucapkan kepadanya jazakallahu khairan, jazakallahu khairan, jazakallahu khairan kasiran. Semoga Allah memberkati kamu dengan sebanyak-banyaknya. Kalau kita kata begitu kepada seorang, dalam hadis mengatakan faqad ajzal al-ata'. Kalau kita boleh buat begitu, kita tak mampu nak balas balik jasa yang telah diberi kepada kita itu, sebenarnya kita telah buat baik yang banyak kepadanya. Kan kadang-kadang kita berhenti sembahyang sekarang musim PKP kat tengah highway, kat R&R, kita tak bawa sejadah, tak boleh masuk sembahyang pada setengah tempat. Tapi nak sembahyang tak terleput waktu. Kita pun pergi munda-mandi nak cari apa-apa patut untuk dia alas. Dia kata seorang, tuan nak sembahyang, dia bagi kita sejadah, baru lagi sejadah dia. Rupanya dalam kereta dia duduk sejadah, dia punya satu-satu memang sengaja nak wakafkan kepada orang. Allahu Akbar, la ilaha illallah, masya-Allah, orang ni baik sungguh. Kita nak bayar duit RM100 pun dia tak nak. Pernah sekali tuan-tuan ni, saya punya pengalaman lah, bawa kereta tak bawa Tashengo. Sekarang semua sistem highway kita tak boleh terima duit cash. Tak bawa Tashengo, IC pun tinggal. Sebaiklah polis tak tahan, ingat orang Bangla mana tuan-tuan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka saya pun berhenti mencari tempat untuk beli. Semua stesen tak jual tuan-tuan, semuanya habis. Allahu Akbar. Kenapa boleh habis Macam-macam lah main di fikiran kita. Kereta tak boleh lepas ni, nak reverse pun tak boleh. Duduk termangu-manggu situ, apa nak buat ni? Tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, datanglah seorang, saya doakan segala kebaikan untuknya. Tanya, kenapa tuan, ada apa masalah? Saya kereta sekat, tak ada Tashengo, IC tak ada, IC pun tak ada. Nanti dia ambil. Dalam Tashengo card yang dibagi pada saya tuan-tuan, kalau lah sahabat saya ni ada dan kemudian saya tak mampu nak bayar jasa beliau, saya tak ambil telefonnya, kelang kabut tuan. Bagi saya kad, ambil kad ni tuan. Saya pun pakai, ada RM40 lebih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah, masya-Allah tabaraka wa taala. Jadi ini orang yang pernah buat baik kepada kita, kita tak mampu nak balas jasa mereka tuan-tuan. Orang ni dia buat baik memanglah kerana Allah, tak ada apa pun di sebaliknya. Kita lihat kadang kereta dia pun zuhud je, tapi hatinya besar. Allahu Akbar, masya-Allah tabaraka wa taala. Jadi tuan-tuan, tak nampak macam Bangla Jadi dalam ayat ini mengajar kita untuk buat baik pada mereka. Lagi apa tuan-tuan? Allah nyatakan pada hujung ayat yang 36 ni, iaitulah firman-Nya, wa ma malakat aymanukum, dan orang yang merupakan hamba sahaya kamu. Kata Al-Imam Wahab Az-Zuhaili dalam tafsirnya menguraikan tentang keutamaan buat baik kepada hamba-hamba ni. Hum ikhwanukum wa khawlukum, ja'alahumullahu tahta aydikum, faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul.
walyulbishu mimma yalbis wala tukallifuhum minal amali ma yaghlibuhum fa in kalaftumuhum fa'inuhum alaihi. Pembantu-pembantu kamu iaitu hamba-hamba saya ni tak ada lagi pada zaman sekarang. Saya dah cerita pada tuan-tuan. Tapi kalau tak ada hamba, pekerja-pekerja kita sebagai contohnya, mereka itu pekerja kamu. Mereka Allah takdirkan untuk jadi pekerja bagi kamu. Allah beri pada kamu kelebihan untuk menjadi ketua kepada mereka. Maka hendaklah kamu pastikan apa yang kamu nikmati beri kepada mereka. Inilah rahsia kejayaan orang-orang Jepun, katanya tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan baca kisah mazhab bisnes Jepun oleh guru saya, Datuk Zulkifli Malik, menceritakan bagaimana orang Jepun ni telah pun melahirkan satu kehebatan perniagaan beratus tahun, antaranya kerana mereka menjadikan orang bahawa mereka itu memiliki sense of belonging kepada apa yang mereka lakukan. Sharing yang diwujudkan, kaedah yang reward yang diberikan. Kita pun kena belajarlah kaedah itu, jangan pentingkan diri sendiri tuan-tuan. Ambillah buat pada pekerja-pekerja kita. Ambil tahu di kalangan mereka ni yang sakit, jadikan mereka ni seperti keluarga kita. Latih mereka, uji mereka, beri pada mereka benda-benda yang menyeronokkan mereka. Ya, seorang Cina berniaga maju dalam perniagaannya, pekerjanya 90% orang Islam tuan-tuan. Saya tanya pada Cina ini, pada orang Cina, usahawan yang sangat berjaya ni, macam mana kamu berjaya Dia kata, saya nak tukar kereta pun takut. Dia panggil saya ustaz. Nak tukar kereta pun takut. Ustaz, kenapa? Saya takut pakai kereta baru ni melukakan hati pekerja saya, mati-matian kerja untuk saya. Pekerja ni kebanyakan Melayu, semua sayang pada dia. Bahkan pekerja-pekerja itu yang menasihatkan dia untuk tukar kereta. Keretanya buruk sangat. Dia takut apa istilahnya, melukakan hati perasaan pekerja-pekerjanya. Allahu Akbar, Masya Allah, dalam hadis mengajar kita 1400 tahun lalu, hamba kita kena buat macam tu. Bagaimana pula kalau orang itu bukan hamba? Tentulah lebih-lebih lagi tuan-tuan, penghargaan yang kita kena beri kepada mereka, meraihkan mereka, memberi mereka peluang. Jadi ini yang diajar dalam Islam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhir sekali ayat 36, Allah menyatakan, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak suka kepada orang yang mukhtal dan juga fakhur. Kalau kita belajar bahasa Arab, mukhtal datang perkataan khailun, kata Raghib Al-Asfahani. Khailun ni maknanya kuda. Apa pula kaitan perkataan buruk yang Allah maksudkan di sini dengan satu istilah yang buruk, yang tidak baik, yang negatif dikaitkan dengan kuda, sedangkan kuda itu mulia. Asal usul perkataan mukhtal ni, kata Raghib Al-Asfahani, tentang khail memang kuda. Kuda ni kalau dia berjalan nampak macam angkuh. Memang Allah jadikan dia seperti itu, binatang yang baik, yang mulia, yang hebat. Jalannya nampak tegap, bergaya, segak. Memang Allah jadikan dia seperti itu. Jadi orang yang menggunakan sifat kuda yang bukan pada tempatnya dengan keangkuhan ini dibenci oleh Allah. Mukhtal maknanya nampak sombong. Jadi perkataan mukhtal ni kalau kita perhatikan, asal usulnya daripada kuda ni tadi, ia merujuk kepada keangkuhan, tapi pada kuda tidaklah demikian. Cuma bila manusia mengamalkannya, ia dibenci oleh Allah SWT. Fakhur ini pula bercerita tentang kelebihan-kelebihan yang ada padanya. Dan kata Imam Ghazali, lebih buruk lagi sifat orang yang fakhur ini dalam kehidupan. Dia menceritakan segala kelebihan-kelebihannya, akhirnya dia tidak ada modal lagi untuk cerita kelebihan-kelebihan dirinya. Maka dia pun kaitkan kelebihan itu dengan orang kelilingnya. Dia bercerita, kamu tahu tak kampung sekian-sekian? Dia dah cerita habis dah kelebihan diri dia, sampai orang meluat. Kemudian dia cerita pula, tahu tak kampung sekian-sekian? Oh, tahu, kampung itu datuk saya yang buka. Datuk dia pula dikaitkan. Kerana dia dah tak ada modal lah untuk melebihkan dirinya daripada orang lain. Dikaitkan datuk dia yang saleh itu, yang tak suka pun orang sebut-sebut tentang kebaikan-kebaikannya. Inilah orang yang rugi tuan-tuan dimuliakan sekalian. Jadi orang yang memiliki sifat mukhtal, iaitu bersifat ego yang bukan pada tempatnya, dan juga fakhur, iaitu orang menyebut-nyebut tentang kelebihan-kelebihannya, itu dibenci oleh Allah SWT. Tinggal lagi dalam peperangan sahaja dibenarkan perjalanan ataupun mengekspresikan kesombongan itu seperti Nabi sebut. Ini merupakan satu perjalanan, cara jalan yang dibenci oleh Allah. Melainkan dalam peperangan kita kena tunjukkan keangkuhan kita sebagai seorang yang memegang agama Allah dan ingin menghentam orang yang mengejek dan menghina agama Allah SWT. Baik tuan-tuan, dah hujung sekali. Suspend nak dengar soalan tadi. Soalan ditanya, bagaimana tidur, romantiknya tidur Rasulullah SAW. Rasulullah mengajar kita untuk tidur di atas lambung kanan. Kata Imam Ghazali, para anbiya tidur dalam keadaan mendongak, namanya an-naumu ala qifa, mendongak seperti itu, melihat ke langit. Dan orang-orang salih tidur di atas lambung kanan. Raja-raja tidur atas lambung kiri. Lambung ni maknanya dada ataupun rusuk,
Dan tidur yang meniarap seperti itu, muka menghadap ke lantai, ini tidur syaitan. Ini kata-kata Imam Ghazali, kata-kata orang bijak. Dan Nabi pun pernah menegur sahabat yang tidur meniarap seperti itu, betul dalam hadis yang menerangkan. Tapi tuan-tuan, maksud daripada hadis galakan untuk tidur di atas lambung kanan, di atas rusuk kanan. Satu perkara. Jadi bila orang tanya macam mana nak tidur isteri Nabi, kalau isteri Nabi tidur di atas rusuk kanan juga, mereka akan belakangkan Nabi, tak ada adab kepada Nabi nampaknya. Tuan-tuan, jawapan para ulama, sunnah Nabi ini untuk diamalkan oleh kita. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang perkara semikian, taklah disuruh kita untuk cek sedalam seperti itu. Namanya tanattu' nanti. Tanattu' ni berarti kita mencari-cari benda yang menyusah-nyusahkan kita akhirnya. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Dan mungkin dalam bab maksud tidur itu di permulaannya digalakkan kita untuk tidur semikian. Kerana lepas tidur, kata Imam Ghazali, bagaimana keadaan kita memang di luar kawalan kita, dan hukum hakam terangkat dalam beberapa bentuk. Nombor satu, ketika orang itu tidur, kalau dia terlajak tidur tak bangun subuh pun, itu secara tak sengaja dia kena qada balik, dia tidak berdosa. Yang kedua, dalam keadaan seorang terlupa juga diampunkan baginya. Yang ketiga, seorang budak selagi dia belum baligh, rufi'atil aqlam an salas, diangkat pen daripada kebertanggungjawaban dalam 3 keadaan. Orang tertidur sampai dia bangkit. Yang kedua, seorang budak sehingga dia baligh. Yang ketiga, orang terlupa sampai dia ingat. Jadi tuan-tuan, tak disuruh kita untuk mengkaji istilah seperti itu. Memadailah untuk kita kata sami'na wa ata'na, buatlah yang terbaik, yang termampu. Dan itu merupakan satu sunnah, bukannya satu kewajipan untuk tidur di atas lambung kanan atau rusuk kanan itu. Itulah jawapan para ulama. Terima kasih tuan-tuan atas kehadiran tuan-tuan pada malam ni. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, dan doa yang ringkas tadi saya telah ajar, amalkan. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terima kasih tuan-tuan atas kehadiran pada malam ni. Jangan lupa untuk share dengan teman-teman kita. Moga ada jariah ilmu untuk kita bersama-sama menyampaikan ilmu kebaikan. Sekian dari saya untuk malam ni. Terima kasih pada saudah-saudah Ana Dauli, Nurmala, Siti Nur. Jangan lupa ya, bagi mereka yang minati untuk dapatkan Habatus Sauda, boleh menghubungi nombor yang tertera di bawah. Ya, Habatus Sauda yang telah pun di manufacture seperti ini, dalam botol yang seperti ini. Kita consume 2 biji pagi, 2 biji petang, insya-Allah. Sekian, terima kasih dari saya tuan-tuan. Akhiri dengan sama-sama doa kepada Allah Taala. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan, ada soalan lagi bertanya? Suami saya tidur berdengkur lalu tidak mahu tidur bersama dengannya, apakah hukum Islam dalam suasana itu? Bagus soalan ni, nanti saya jawab malam esok. InsyaAllah soalan ni saya jawab malam esok. Suami tak bagi tidur bersama kerana suami berdengkur kuat sangat, maka isteri tak boleh tidur malam. Apa hukumnya? Nanti kita bincang esok, insyaAllah. Terima kasih tuan-tuan. Dalam esok pun saya akan huraikan lanjut tentang lebih 40 sifat munafiqun. Mari kita hindari bersama, belajar untuk hindari, berusaha mujahadah untuk meninggalkannya kalau ada dalam diri seseorang kita. Jangan lupa malam esok bersama saya pada waktu yang sama dalam tafsir surah Nisa, masuk kepada sifat munafiqun dan juga fatwa berkenaan dengan suami yang kuat berdengkur tadi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kenang daku dalam doamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.